Abang Ashraf, kata-kata mana ni? Go eat ke apa? Go eat kan? Tekan go eat, tekan go eat. Tekan go eat ya bunda-bunda. Assalamualaikum. Okay, tekan go eat no. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah Lin. Assalamualaikum Ustazah. Okay, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu ya'malun. La ilaha illallah Allahumma ya 'afu ya ghafur ya tawwab ya qudus ya jalil ya nur ya hadi ya haq ya fatah ya bari ya hafiz ya muhaimin ya alim ya hakim ya rashid ya zal jalali wal ikram. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Insyaallah marilah para jemaah semua kita pasang niat minta kerana Allah Taala dan insyaallah kita mulakan dengan doa penerang hati. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan oleh ustazah kita hari ini mudah-mudahan melekat dalam hati kita, memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan dengan sebaik-baik jalan insyaallah. Ayo kita menadahkan tangan untuk membaca doa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله mudah-mudahan Ustazah masuk tak lagi ke sana. Assalamualaikum semua. Boleh jelas tak suara? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya-Allah, masya-Allah. Ya, alhamdulillah keadaan Nabi semoga tuan sana nak tanya. Ustazah Zaidah ada perasan tak? Dah masuk tak lagi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. كيف حالكم اليوم؟ كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. خير. أنا بخير. بين صوتي أو لا مو بين صوت؟ صوتي هل سمعتم صوتي أو لم تسمع؟ هل سمعتم صوتي أو لم تسمع؟ لا أفهم. أنا لا أفهم كذا. Anybody can listen to me? Yes. Yes. Tamam. How are you? When I say in English, anybody can understand. Only say yes or not. Ustazah.
How are you, Ustazah? I'm fine. Thank you. كيف حالك أستاذة؟ تمام بخير. الحمد لله. أشكرك. أشكر الله. Alhamdulillah Ustazah. Mula. Nabda. Sebentar lagi lebih kurang dalam pukul 10:20 macam tu. Saya malam ni minta Anissa saya doakan kita bersama. InsyaAllah. Ada gangguan tak suara? Suara terganggu tak dengan selawat atas? Okey, sudah clear. Dengar selawat jadi terganggu tak? Tak dengar, tak dengar. Selawatnya Okey je. Dengar. Okey je. Tak dengar, tak dengar. Tak dengar selawat. Dengar Dengar selawat, dengar suara Alhamdulillah. dengar selawat. Tak Dengar terganggu. suara Ustazah. Kalau terganggu saya nak Dengar suara pakai yang Ustazah je. telinga kan. Sudah. Ini cari nama siapa? Ini Ungku. Ni ada Kak Ungku. Kak Ungku ada. Mana nama dia ni? Abang main pipi sama. Kalau macam ni nak buat macam mana? Tak ada nama dia ni. Macam mana tak ada nama ni? Tahu lah. Sebab tak letak nama tadi. Mana itu? Cancel. Selamat pagi, saya akan bergerak pergi ambil anak dekat airport. Jadi saya mungkin ikuti kelas ni dalam kenderaan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Lin, Ustazah view saya punya gambar ya. Apa dia Ustazah? Bagi besar balik tak? Saya pin sendiri. Oh, maksudnya Ustazah tak nampak muka jemaah ya? Aha. Okey, tak apa. Ustazah offkan spotlight. Sebentar nah. Is it full screen tak boleh? Tak, sebentar Ustazah. Ustazah nampak kamu ni. Tak ada tujuh. Nampak. Ustazah, Ya. skrin saya pun gelap, tak nampak yang Ustazah yang bercakap. Tak dengar kan? Dia ada problem sikit ni. Dengar boleh tapi tak ada gambar, tak ada. Tengok lah kalau dia kata mana tak malu tu. Sebab saya pergi Anissa nak tengok tak nampak, saya kena keluar dulu ya. Saya pun tak nampak Ustazah. Tak perlu Ustazah. Tunggu saat. Tu Ustazah nampak Ustazah? Okey dah. Boleh Ustazah? Okey, cantik. Selawat tak ganggu tak ganggu langsung selawat.
Okey, jelas? Okey je Ustazah. Clear dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وعمل به أتينا اليقين. اللهم آتنا ما آتيت من عبادك الصالحين. sama-sama. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقنا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nak tanya satu soalan sebelum kita mulakan majlis. Siapa dalam ni pernah dengar satu kisah? Kisah ialah kisah malaikat. Berapakah malaikat yang menjaga kita? Siapa boleh jawab? Berapa orang malaikat yang menjaga kita? 20. Berapa? 5? 10? 2. 10? 20. 20? 500,000 Ustazah. Dua Ustazah. Aktifnya. 10 orang Ustazah. 10. Dua Ustazah. 10 Ustazah. 10 Ustazah. Okey. Satu Ustazah. Malaikat Jibril. Dua. Okey. Saya nak tunjuk dia. Allah sedang ada saya. Okey, ala kulli halnya tidak menjadi satu dosa kalau kita tak tahu berapa malaikat yang menjaga kita, kerana dia bukan satu tuntutan wajib untuk kita tahu. Tapi kita wajib tahu malaikat, berapa orang malaikat yang wajib diketahui, yang tu ya. Sepuluh malaikat yang wajib ada. Saya bukan nak cerita apa malam ni. Saya nak cerita ada satu malaikat. Malaikat yang Allah tugaskan secara khusus untuk menjaga keselamatan malaikat tulis secara khusus. Siapa-siapa yang boleh berselawat kepada Nabi SAW, malaikat itu yang mencatatkan hingga besok hari. Siapa-siapa yang dapat berselawat, malaikat akan Marilah kita selawat juga. Siapa-siapa yang menjadi isteri, siapa-siapa yang menjadi ibu, memang selawat itu boleh buat sambil, tapi kena cari selawat yang khusus. Selawat memang boleh buat bila-bila masa. Bila-bila masa kita boleh buat dia. Sambil berjalan, sambil duduk atas kereta, sambil-sambil. Perkara sambil itu boleh, tapi perkara khusus itu istimewa. Kalau kita duduk mengkhususkan selawat, maka itu istimewa. Kalau kita bersambil, maka itu adalah sebagai suatu tambahan. Pengkhususan itu istimewa dia kita kepada Rasulullah SAW. Duduk berselawat
duduk dalam keadaan rindu, duduk dalam keadaan ingat, duduk dalam keadaan fokus, duduk dan membayangkan kita dekat dengan Rasulullah, maka itu nama dia khusus. Khusus untuk kita. Adapun kita sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil di atas kereta, sambil-sambil berjalan, sambil-sambil masak, sambil-sambil siram pokok, sambil-sambil itu adakah tak dikira? Sangat dikira juga, tapi tak panggil nama dia special. Special. Kalimah bahasa Inggeris Sumani ada tak ala ni? Ada Ustazah. Okey, kalimah bahasa Inggeris selain pada special apa dia ni? Ada tak kalimah lain? Special lah Ustazah. Special lah Ustazah. Special je. Special aja. Tak ada kalimah lain dah? Tak ada. Apa dia? Extra. Spesifik per kalimah. One and only. Dedicated. Extraordinary. Betul. Dedicated Ustazah. Dia ada VIP, dia ada VVIP. Kan? Betul tak? Macam itulah kita di sisi Rasulullah. Sesiapa yang dapat sungguh-sungguh sampai dia merasa rindu yang tak terkira, pasti maknanya Rasulullah berindu kepada dia. Kita akan tahu, kita akan rasa perasaan itu hadir kepada mereka yang ada. Kerinduan itu akan datang di hati kita yang sungguh-sungguh rindu. Kalau anak kecil yang baru kehilangan ibunya, walaupun dia tak dapat ucapkan rindu dia, kita dapat rasakan dia sedang rindu kepada ibu dia. Begitu juga mungkin anak kecil yang baru berpisah dengan ayahnya. Kalaupun kita tak mendengar suara dia mengatakan dia rindu, tapi kita sangat tahu bahawa dia sedang merindui seseorang. Begitulah kita. Sungguhnya kalau bertanya kepada saya, maka jawapannya tak ada pada diri saya. Semuanya adalah suatu yang bukan terpaksa, tapi dipaksakan. Tak ada rasa terpaksa, tapi dipaksakan. Dipaksakan untuk rindu. Sungguh-sungguh rindu itu belum hadir. Tak tahu bila dia akan hadir. Yang tinggal hanyalah harapan supaya dia hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu Tuhan mengatakan secara khusus, katakanlah ya wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad pada mereka, qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu mencintai Tuhan, fattabi'uni. Mencintai Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sunnahnya, maka sesungguhnya tanda kita mencintai Allah. Karena dua perkara kita akan dapat dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya cinta kepada Nabi Muhammad tanpa menjaga syariat adalah suatu penipuan. Jangan. Kerana Nabi Muhammad SAW membawa risalah syariat. Nabi Muhammad SAW membawa risalah syariat itu dengan segala susah payah. Maka kita pada malam ini perlu memahami ini tujuan kita saban hari Khamis. Setiap hari Khamis. Kerana menunaikan suatu cinta daripada bukti cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita mengajar kita untuk mentauhidkan Tuhan. Nabi kita mengajar kita untuk mengenal Tuhan. Nabi kita mengajar kita dengan sesungguh-sungguhnya memahami hakikat ketuhanan. Kerana Allah tidak mengampuni dosa syirik sama sekali. Aku mengampuni semua dosa, tapi aku tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik itu tanpa sedar kita menyekutukan Allah. Tanpa sedar kita menyekutukan Allah. Bukanlah syirik
semata-mata menduakan Tuhan dengan menyembah berhala. Itu boleh nampak dengan mata sendiri. Nampak, boleh lihat. Dosa itu boleh nampak, tapi yang kita tak nampak itu, yang ada di lubuk dalam jiwa kita, itu yang kita tak nampak. Yang ada dalam pikiran kita, itu yang kita tak. Itulah yang perlu sangat kita tahu hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Mudah-mudahan pada malam ini menambahkan lagi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jelas? Suara jelas? Ada masalah ke semua? Kalau jelas cuba angkat tangan. Semua jelas. Jelas. Alhamdulillah jelas suara. Okey, kita sampai kat mana dah? Jelas Ustazah. Baik, alhamdulillah. Kitab kita dah sampai di mana? Ila aina wasalna? Dosa Aina syirik. wasalna? Dosa syirik. Kita mau terangkan kata-kata Ayahanda Syekh Fahmi kan? Betul tak? Betul Ustazah. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita masih membicarakan sebenarnya apa dikatakan oleh Syekh Ma'rifatullah. Terus apa yang Syekh Fahmi ajak kita? Saya baca surat ni, saya tidak sebut biasa yang di X saya tak tahu. Penerbitan buku ini dapat membantu generasi muda khususnya untuk memahami ilmu tauhid dengan mudah. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mempelajari ilmu tauhid seperti alasan setengah orang yang tidak mahu membaca tafsir kerana tafsir itu sukar untuk difahami. Hingga Al-Quran yang begitu mudah menjadi sulit untuk difahami kerana bahasa tafsir itu sendiri terbelit-belit. Sekarang sudah ada tafsir yang mudah untuk difahami. Alangkah mudahnya memahami secara langsung kandungan Al-Quran dan masih merujuk kitab-kitab tafsir. Jangan sampai orang jadi tersekat memahami Al-Quran kerana sulitnya memahami tafsirnya. Seperti mana juga orang tertekan memahami ilmu tauhid. Tauhid itu mudah sebenarnya, tetapi ia menjadi sukar kerana bahasa yang dipakai terbelit-belit dan kaedahnya agak susah kerana masih mengekalkan kaedah yang dahulu. Masyarakat, Masya Allah, ini satu usaha yang patut dikembangkan. Mudah-mudahan kita semua mengambil berkat dari kitab ini dan dengan itu kita dapat mengukuhkan lagi tauhid kita mengikut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Keperluan kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf adalah sama, bahkan lebih lagi berbanding dengan keperluan kita kepada oksigen untuk hidup. Sahabat ni kasih sekalian. Siapa itu kena COVID? Ada orang kena COVID. Oksigen jatuh sampai berapa orang kena COVID? Ada Ustazah. Berapa? Ada Ustazah, saya biasa kena. Saya kena. Okay. Bila kita tak ada oksigen, semua orang tak, seolah-olah kita nak balik kat Tuhan. Seolah-olah macam kita nak mati. Kita pun rasa macam kita nak mati juga. Tapi kita terlupa. Bukan oksigen hidupkan kita. Allah. Ketakutan itu hingga terluka, kita tetap mati walaupun tanpa COVID. Betul tak? Sebab itu Syekh Fahmi mengatakan mengenal Tuhan itu lebih diperlukan daripada
memerlukan oksigen untuk hidup. Itu nilai. Baca lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Supaya kita tidak mati. Begitu jugalah kepala mukmin kepada ketiga-tiga ilmu asas tadi. Ilmu-ilmu itu sangat diperlukan dan dikendaki. Dan para ulama mengistilahkan tiga ilmu sebagai ilmu fardu ain berdasarkan hadis Jibril tadi. Sebagaimana kita maklum, ilmu fardu ain wajib dipelajari atas setiap muslim dan muslimah. Ilmu ini merupakan mahar untuk masuk ke syurga. Jika ilmu ini tidak dipelajari, seseorang itu tergendala untuk masuk syurga. Tanpa mengetahui ilmu tauhid, dia tidak akan makrifat akan Allah. Tanpa ilmu fiqh, dia tidak mengerti cara-cara untuk beribadat kepada Allah. Dan tanpa ilmu tasawuf, dia akan gagal memelihara pemeliharaan amal. Komplit dah. Orang tanya kita kenapa, ini jawapannya. Jawapan kepada kita ialah jawapan yang boleh tepat sekali. Boleh letak dalam kotak, boleh jawab kalau ada siapa yang tanya, ilmu apakah yang paling utama dalam hidup kita? Maka jawapannya di sini. Jika ilmu tidak dipelajari, seorang tergendala untuk Allah. Tanpa ilmu tasawuf, dia gagal memelihara amal ibadatnya. Gagal memelihara pahalanya. Ilmu fiqh atau tasawuf itu sangatlah luas. Kalau kita mempelajari semua bab, mungkin tak cukup umur. Bab yang wajib dipelajari adalah terkait dengan kita atau dipanggil ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang terkait dengan kita. Apa makna ilmu hal yang terkait dengan kita? Maknanya apa sahaja yang kita nak buat dengan dia, maka kita wajib mempelajarinya. Itu makna ilmu hal. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah bab sembahyang. Dan segala permasalahan yang berkait dengannya. Setiap individu muslim, kerana sesiapa yang solat tetapi dia tidak faham mana sunat amal, dia tidak faham mana sunat hayat, dia tidak faham mana perkara-perkara yang rukun, dia tidak faham, baca Fatihahnya tidak benar, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sangat rugi. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat rugi. Dan dia hanya mendapat letih dan penat sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang jika diberi kertas dan jika diberi pen kepadanya, cuba tulis soalan saya nak tanya tentang fiqh bagi solatnya. Nanti siapa boleh jawab, maknanya dia dah selesai. Okay, ambil pen, ambil kertas. Nak buat soalan untuk tanya malam ni. Nanti jawab sendiri nak. Lepas tu write sendiri. Boleh tak? Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Berapakah rukun qauli? Berapakah rukun qauli? Pilih. Dah? Sudah? Soalan satu. Kita jujur. Kita jujur dalam menuntut ilmu. Tulis. Kalau dah tahu, maknanya write terus. Kalau tak tahu, buat tanda soal. Berapakah rukun qauli? Berapakah rukun fi'li? Berapakah rukun qalbi? 3 soalan, ha? Misalnya soalan yang ringkas dalam solatnya.
Berapakah rukun qauli? Berapakah rukun qalbi? Berapakah rukun fi'li? Berapakah syarat niat? Berapakah syarat niat? Soalan yang keempat. Berapakah syarat niat? Soalan yang kelima. Adakah anda telah memperdengarkan bacaan Fatihah anda kepada seseorang dan diperakui kesohihannya? Soalan ke berapa? Soalan ke berapa? Berapa soalan? Lima. Lima ke enam? Lima saja. Berapakah rukun qauli? Berapakah rukun fi'li? Berapakah rukun qalbi? Kan? Kan? Berapakah syarat Dengarkan. niat? Kan? Ya, Tadi apa dia? betul. Adakah anda telah memperdengarkan bacaan Fatihah anda kepada seorang dan diperakui kesohihannya? Pada seseorang. Adakah, soalan seterusnya, anda telah memperdengarkan bacaan tahiyat yang wajib kepada seseorang dan dia telah mensohihkannya? Okay. Soalan seterusnya, berapakah sunat ab'ad? Sunat ab'ad. Berikan, soalan seterusnya, berikan pengertian sujud sahwi. Soalan seterusnya, sebutkan sekurang-kurangnya 40 sunat hai'ah. Sunat hai'ah. 40 sunat hai'ah. Mungkin boleh lebih, tapi sebutkan 40 sahaja sunat hai'ah dalam solat. Syukran. Soalan seterusnya, sebutkan sekurang-kurangnya 40 perkara yang boleh membatalkan solat. Ittihad? تفضل. لا أنا عندي خطوة. Okey. Jawab soalan itu sahaja kepada diri sendiri. Tambah lagi soalan tambahan. Akhir apa Ustaz? Ya. Akhir. Soalan akhir tu. Sebut, tuliskan sekurang-kurangnya 40 perkara yang membatalkan solat. Yang boleh membatalkan solat. Ustazah minta ulang soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8 yang mana? Selepas rukun abang. Beri pengertian Sujud sahwi. Oh, sahwi. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. Soalan nombor 3 tadi tak dan tulis. Soalan nombor 3. Rukun qalbi. Rukun qalbi. Berapakah rukun qalbi? Saya baca Fatihah.
tahiyat akhir. Soalan tambahan satu lagi. Berapa kalikah kita disunatkan mengangkat tangan bagi takbir? Berapa kalikah kita Berapa kalikah kita disunatkan mengangkat tangan bagi takbir? akan mengangkat kita ke Apa dia boleh jawab dengan syarat tak tengok buku tau, jawab tau. Tak boleh tengok buku. Tanya hati sendiri. Aku tahu tak? Dia jawab sendiri. Insya-Allah. Kalau kita tengok jawapan kita tu kita boleh jawab, bermakna lulus. Kita lulus. Kita yakin kita lulus. Insya-Allah. Selesailah tanggungjawab kita untuk sembahyang. Kalau kita tak tahu jawab, maka kita kena ambil tahu. Kena tahu. Nanti juga soalan tauhid macam tu juga. Ini Ustazah, ya, soalan yang ke-6. ya, tak faham ke apa? Ada apa soalan dia? Apa tu? Tahiyat kau? Bacaan tahiyat Surat akhir. Ab'ad. Bacaan tahiyat akhir sudah diperdengarkan. Bacaan tahiyat lah. Ya. Bacaan tahiyat yang wajib. Dalam tahiyat tu ada wajib, ada sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak jelaskan lebih lanjut untuk soalan adakah anda memperdengarkan Al-Fatihah dan telah mensahihkannya, dan untuk soalan tahiyat tu juga. Macam mana apa? Boleh terang jelas sikit tak? Contohnya saya dah baca Fatihah saya kepada guru dan guru mengatakan bacaan Fatihah saya lulus. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Contohnya, tak semestinya guru, kawan kita yang disahkan Fatihahnya dan dia boleh membetulkan kita, lulus. Ya, baik. Masih Ustazah. Ya. Kalau kita dengarkan kepada guru secara khusus, disebutkan kepada kita itu didengarkan di telinga kita. Ada lagi sebenarnya soalan-soalan tambahan, tapi kalau boleh jawab. Soalan nombor 7. Ya. Tak tahu soalan ke ataupun nak tanya penerangan dia? Nak tahu soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Nombor 7. berapa sunat Apakah sunat Ab'ad? Berapa sunat Ab'ad? Okey, terima kasih. Siapa yang dalam ni dia dah boleh jawab semua tu, angkat tangan. tak berani angkat ke? Apa saya faham semua orang adalah orang-orang yang tawaduk, saya faham. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tak betul semua Ustazah. Tak apa, tak ada masalah. Kita syarat untuk belajar itu ialah bila kita ingin berjaya, seorang murid yang akan berjaya itu adalah murid yang suka diketahui akan kekurangannya oleh gurunya. Itu murid yang akan berjaya. Kalau dia tahu, guru dia tahu, kata dia tak tahu, itu adalah kebahagiaan dia. Dia risau kalau guru dia tak tahu, kata dia tak tahu. Itu syarat murid. Kalau murid itu menyembunyikan kejahilannya daripada guru, maka dia sebenarnya menempa kerugian. Tapi kalau dia memang berharap sangat guru mengetahui akan kekurangannya, maka sesungguhnya dia benar-benar adalah orang yang mencari salah tariqan ila jannah. Jangan pernah merasa kurang pada kurang.
yang kita takut merasa lebih pada kurangnya. Jangan pernah merasa malu pada kekurangan. Malulah kalau kita sedang merasa lebih pada kurangnya. Jangan pernah merasa takut untuk kita dihukumkan dengan kekurangan. Tapi takutlah kalau kita dipuji dengan kelebihan yang sebenarnya kita penuh dengan kekurangan. Itulah yang paling kita takut sekali. Tak perlu ada perasaan di hati kita. Sesungguhnya kita seperti ini masih tidak tahu apa. Tak ada. Selagi namanya tawadhu itu ada di hati kita, maka insya-Allah biar tinggal sehari kita tetap mendapat nilai ilmu dan mendapat pengampunan daripada Allah. Saya mengulangi banyak kali. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya. Sayalah yang memandikan jenazah seseorang yang tak pernah belajar tetapi berniat untuk merubah dirinya, bertaubat dan belajar. Dan menjadi penuntut ilmu. Dia meninggal hari Jumaat, saya yang memandikan dia. Sesungguh-sungguhnya Allah menunjukkan satu keajaiban kepada jasadnya. Subhanallah. Niatnya yang tulus itu dipandang Allah, dikira Allah. Maka jangan pernah merasa malu pada kekurangan kita sekarang. Selagi Allah berikan kita niat untuk belajar, maka itulah setinggi-tinggi anugerah. InsyaAllah. Okey. Nanti kat situ. Tanya. Kalau kita nak menjadi penuntut ilmu, maka kita kena berkesanggupan. Penuntut ilmu itu berkesanggupan untuk kembali melihat apa yang dia belajar. Untuk kembali mengulangi apa yang dia belajar. Mencari waktu. Bukan menunggu waktu. Menunggu waktu tak akan ada. Mana mungkin kesibukan yang kita ada ini untuk kita mencari waktu yang lapang. Allah SWT. Menunggu waktu yang lapang. Dan kita kena mencari waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun qalbi, saya tak ada terang lagi lah sebab saya baru tanya soalan, kena jawab sendiri. Nanti tak boleh jawab nanti, baru saya jawab. Kalau saya terang, tak aci ya. Yang ni soalan dia, kena jawab sendiri. Ini soalan tauliah. Semua kan nak dapat tauliah. Nak dapat tauliah tak? Nak dapat tauliah tak? Nak dapat tauliah kita dengan siapa ni? Tauliah kita nak ambil malam ni dengan siapa ni? Dengan Ustazah. Dengan Ustazah. Ustazah. Yang tahiyat tu sama macam Fatihah tadi tak? Bacaan tahiyat tu. Ya, betul. Kalau macam kita pendengarkan kepada kawan atau yang dengan syarat kawan kita dah diperdengarkan juga. Sebab Fatihah tu macam biasa lah kan. Cuma tahiyat tu. Tahiyat. Banyak orang salah tahiyat. Banyak. Macam mana Ustazah nak cari siapa? Cari Ustazah. Nak baca Ustazah boleh tak? Apa? Nanti jawab dulu. Boleh insya-Allah. Tak boleh kata tak boleh, insya-Allah boleh. Dia jawab dulu. Tengok right jawapan dia. Okey? Ilmu fiqh belajar kat siapa? Ustaz ke Ustaz? Fiqh belajar kat siapa? Ustaz. Ustazah. Ni bateri low macam mana ni? Ustazah. Ustaz. Ustaz. Belajar kat Ustaz ke Ustazah? Ustaz. Kak Ustazah. Ni bateri low nak baca mana? Nak cas kat mana? Ustaz ada, Ustazah ada. Macam mana? Oh, tak ada masalah. Cas. Boleh tanya. Boleh. Jadi nak cas kat mana? Kalau tak boleh charger lah. Tak ada. Charger apa dah? Charger tu mana ada? Tak boleh. Dia tak cas ni. Okey. Terus. Setiap individu Muslim wajib belajar ilmu yang terkait dengan sembahyang kerana setiap orang wajib bersembahyang dengan cara yang benar. Garis bawah dia.
Seperti halnya bab jual beli wajib dipelajari oleh seseorang yang menjalankan perniagaan. Bab munakahat pula wajib dipelajari secara khusus oleh orang yang hendak berkahwin. Begitu juga dengan bab haji. Bukan semua orang pergi haji, tapi jika seorang sudah sampai masa untuk menunaikan haji, maka dia wajib mempelajari ilmu berkaitan haji. Begitu juga zakat. Jika tiada sebab untuk seorang itu mengeluarkan zakat, maka tidak perlu mempelajari bab zakat. Tetapi jika ia sudah terlibat dengan perniagaan atau pertanian, maka dia wajib mempelajari ilmu berkaitan zakat, supaya dia dapat melaksanakan hukum Allah dalam bab zakat. Adapun ilmu tasawuf atau ilmu ihsan, maka sangat perlu dipelajari seperti kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Kita bukan sekadar wajib mempelajari ilmu mengerjakan ibadat, tetapi juga perlu ilmu yang dapat menjaga pahala ibadat itu. Garis. Tanda bukti kita belajar benda penting mesti kena garis. Ambil pensel dan pen. Ambil pensel dan pembaris, garis bawah tu. Tanda pentingnya. Garis elok-elok. Mencatat dengan catatan yang kemas dan rapi adalah menjaga keberkatan kita. Okey, terus. Ilmu yang terkait dengan penjagaan pahala itu adalah ilmu tasawuf. Kerana kalau seseorang itu tauhidnya sudah benar, ibadahnya pun benar, tetapi tasawufnya salah, kesalahan itu boleh menghilangkan pahala ibadat yang dilaksanakannya. Contohnya, Nabi SAW mengingatkan kita agar menjaga hati daripada sifat hasad, kerana hasad dengki. Kerana hasad dengki akan memakan pahala ibadat seperti api memakan kayu bakar. Al-hasad. Al-hasad itu apa dia? Al-hasad ya'kulu hasanat. Dia memakan akan kebaikan. Kama ya'kulun nar. Sebagaimana al-hatabah akan kayu api. Siapa-siapa yang ada hasad dalam hati dia, siapa-siapa yang ada dengki dalam hati dia, sesungguhnya nilai amal ibadatnya itu akan hilang. Tak kiralah kita dengki apa-apa. Kecuali kedengkian kita itu adalah kerana kita mengharapkan untuk menjadi seperti dia. Bukan kedengkian mengharapkan hilangnya. Kedengkian yang kita mengharapkan hilangnya nikmat itu pada dirinya, itulah yang memakan akan pahala. Dia cantik, kita benci cantik dia. Dia kaya, kita benci dia kaya. Dia mempunyai sesuatu kelebihan ilmu, kita benci dekat dia. Dia mempunyai kelebihan apa-apa sanjungan atau benci, kita sebenci, tak suka. Hasad nanti kita. Kalau ada orang cerita tentang baik dia, kita nak cari tentang mana buruk dia. Kita menunggu-nunggu saat kejatuhan dia. Kita mendoa-doakan saat dia jatuh. Maka sesungguhnya itulah orang yang ada hasad di hatinya. Adapun semburu-semburu biasa-biasa, sikit-sikit kadang-kadang angin lalu datang di hati kita sebagai manusia, maka kita cepat-cepat buang. Masa mai di hati kita tu, tengok orang tu dapat, kita tak dapat, ya Allah, sedih rasa sikit-sikit. Jangan sampai menyimpan rasa benci. Jangan simpan sampai menyimpan rasa dendam. Jangan sampai menyimpan rasa di hati kita itu bagaikan sekam yang memakan di dalam. Kalaupun datang terusik sedikit rasa, maka kita mohon keampunan Tuhan. Tapi jangan biarkan rasa terus membara. Jangan biarkan hati terus menyimpan penantian untuk melihat kejatuhan pada orang yang kita dengki. Sesungguhnya setiap amalan kita menjadi terbakar dan sia-sia. Itu orang yang kita melihat seseorang baik dia saudara ataupun bukan, yang kita kenal ataupun tidak. Benci kita melihat akan nikmat yang dia peroleh. Benci kita melihat kelebihan yang ada pada dia. Kita mencari-cari di mana buruknya. Sesungguhnya kita adalah orang yang hasad. Na'udzubillah.
nilainya akan hilang dari ibadat. Walau kita percaya kepada Tuhan, walau ibadat fiqh kita lulus, tetapi hati kita yang menyimpan hasad itu, maka sia-sialah kehidupan kita. Allah. Tujuan kita belajar. Artinya, setelah kita beribadat dan mendapat pahala daripada Allah, kita mesti mempelajari ilmu untuk menjaga pahala tersebut supaya kita tidak rugi di akhirat nanti. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis di akhirat nanti. Iaitulah orang yang banyak beribadah dan melakukan ketaatan di dunia, tetapi segala pahala yang diperolehnya habis dibayarkan kepada orang yang dihormati, disakiti, dizalimi, sehingga dia terpaksa membayar segala dosa yang telah dikerjakan terhadap orang lain dengan pahala ibadahnya. Disebabkan dosanya yang terlalu banyak dan segala pahala yang telah habis dibayarkan kepada dosa-dosa kepada orang lain, lalu dosa orang lain pula dibebankan ke atasnya. Itu bukan bermakna dia menanggung dosa lain. Dosa itu adalah dosanya juga. Kan dia melakukan kesalahan kepada orang lain. Akhirnya pahalanya habis, dosa orang lain dibebankan ke atasnya. Maka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Allah, sahabat. Terima kasih Tuhan mendatangkan sebuah peringatan kepada kami. Wah, kalaupun kami tak mampu menjadi baik, jangan sampai hilangnya pahala yang sedikit, ya Allah. Ya. Balik-balik kat sana, nak tunggu timbang. Orang ni minta sikit, orang ni minta sikit. Apa lagi yang tinggal kat kita? Allahu Akbar. Inilah orang yang sebenar-benar muflis, iaitu orang yang tidak mempunyai ilmu kebersihan hati. Ilmu tak bersih hati. Walaupun dia bersembahyang sekalipun, tetapi dia sembahyang dalam keadaan lalai dan riak, menyebabkan pahala sembahyangnya hilang dan dia dihumpankan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala dulunya seorang putra mahkota yang bakal menggantikan raja. Tetapi beliau telah meninggalkan istana dan bersahabat dengan para ulama serta mengaji ilmu tasawuf. Beliau berkata, seandainya raja-raja mengetahui ketenteraman, keimanan dan kenikmatan yang ada di hati kami setelah beriman dan beramal, maka raja-raja pasti akan meninggalkan istana mereka untuk duduk belajar ilmu seperti ini. Kerana dia telah memberikan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan dan luar biasanya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Subhanallah, sahabat. Sesungguh-sungguhnya betapa kita masa yang telah berlalu tak mampu nak dikutip lagi. Sesungguh-sungguhnya kita. Allahu Akbar. Seorang raja yang hidup penuh nikmat meninggalkan tahtanya dan memberitahu tentang nilai yang dia dapat. Memberitahu tentang kemanisan. Memberitahu tentang keindahan yang dirasainya. Subhanallah. Kitalah yang belum sedar. Allahu Akbar. Subhanallah. Insan terpilih. Jadi ketiga-tiga ilmu tadi, tauhid, fiqh dan tasawuf wajib dipelajari.
Jika tidak dipelajari akan menyebabkan seseorang gagal memasuki syurga Allah pada hari kiamat nanti. Saya berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Syekh Hamid membahasakan dirinya dengan saya. Seumur hidup saya yang belajar bersama Syekh Hamid, seusia saya 14 tahun sehinggalah umur saya 52 tahun, 51 tahun. Saya belajar dengan Syekh Hamid. Tak pernah dia membahasakan diri dia kepada saya dengan panggilan Ustaz. Dia panggil saya dengan nama saya. Kalau dia panggil saya, Zahratul, saya rasakan macam tu. Boleh tak nanti Zahratul hubungi saya, Syekh Hamid akan menggelarkan dia Ustaz kepada saya. Kalau perempuan nak tahu, Syekh Hamid, kalau dia nak buat program di sini, dia tak pernah buat sendiri. Dia pasti panggil saya dan macam mana anti nak buat program ni? Macam mana Zahratul nak buat program ni? Nak mulakan yang mana dulu? Kita nak buat macam mana dulu? Sedangkan dia adalah guru. Dan kalau sahabat-sahabat nak tahu, tak pernah dia balik terlupa memberitahu kata dia telah sampai. Tak pernah dia lupa mengucapkan terima kasih. Kalau dia terlupa, saya sekali atau dua kali mungkin dia terlupa, saya akan bertanya kepada Ustaz, Ustaz dah sampai ke? Maafkan saya, sungguh saya terlupa. Alhamdulillah sudah selamat sampai. Minta maaf dekat kita. Subhanallah. Itulah sesuatu yang sangat merendah diri. Tak pernah sombong. Allahumma salli ala sayyidina. Salli ala sayyidina. Saya berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terbitnya kitab ini. Apa yang disampaikan kitab sifat 20 suatu pengenalan asal ini adalah untuk menyempurnakan makrifat kepada Allah dengan cara yang lebih mudah difahami oleh generasi hari ini yang tidak sabar memahami bahasa ulama zaman kita dahulu. Betul Syekh Hamid kata kita tak sabar. Para ulama dahulu menulis kitab mereka dalam tulisan Jawi dan kadang-kala kaedah penggunaan bahasa dahulu menyulitkan kita untuk memahami perkataan mereka. Terima kasih atas usaha Al-Fadl Ustaz Muhadir. Dia pemanggil orang lain dengan kemuliaan. Yang telah memudahkan kita menuju makrifah kepada Allah dengan bahasa yang sesuai dengan generasi yang ada pada hari ini untuk kita mengenal Allah. Dan mudah-mudahan juga pada malam ini kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kitab ini menjadi suatu wasilah kepada kita semua dan kepada saya juga untuk kita belajar dan belajar mengenal Allah. Sesungguhnya mengenal Allah satu nikmat yang paling besar yang dianugerahi Allah kepada kita dalam Al-Quran. Disebutkan berapa kali tentang orang kafir sebab mahu dilemparkan ke dalam api neraka. Mereka bercita-cita kalau boleh mereka mahu membayar dengan emas 2 kali seberat bumi dalam api neraka. Yaumalah biqalbin salim. Itulah nilai akidah atau keimanan yang ada dalam hati kita. Ia lebih berharga dari emas seberat 2 kali bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Kitab ini membimbing kita menuju makrifatullah dengan akidah yang benar, yang insya Allah akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Artinya ilmu tersebut dalam kitab ini lebih bernilai dari 2 kali seberat bumi ini emas. Itulah harga makrifat kepada Allah.
Mudah-mudahan kita semua hamba yang Amin. sentiasa mengharapkan ampunan Tuhannya. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki 22 Rabiul Awal 1439 Pasar Yasin Banjarbaru. Masya Allah. Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang dapat datang ke Sirajul Munir pada 13 hari bulan 2 harap dapatlah datang. Boleh jabat tangan Syekh An sekali jabat Mukarram. Malam ni saya panggil dia sekejap nanti. Saya minta dia datang lebih sekurang dalam sekarang ni lah. Saya panggil dia sekejap sebab dia duduk di bawah. Dia menikmati. Tadi hujan, suasana Masya Allah pada malam ni. Menikmati. Tak saya panggil ni. Sana nak katanya. Bagi anggota airline. Tanya soalan dulu sambil saya nak minum boleh? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustazah. Saya hanya tahu rukun qauli saja, yang lain langsung tak faham dan tak tahu. Dalam bahasa boleh faham sikit tak? InsyaAllah. Anissa lah Usama Hafid. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Amin ya rabbal alamin. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا الجمع المبارك، ما شاء الله. إن شاء الله نجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة إن شاء الله. إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. أنتم الآن أخذتم 4 أشياء جميلة جدا من الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم، أنتم الآن اجتمعتم جميعا، ما اجتمع قوم يتدارسون القرآن أو أي علوم، يعني علوم إسلامية، ما النتيجة؟ لهم 4 أشياء رائعة من الله. Semua dah faham kalau Dengar Ustazah. tak dengar? Angkut dia sikit Ustazah. Sekat-sekat. Tak Tak jelas. dengar dan tak faham Ustazah. Saya perlu terjemah ke atau tak perlu terjemah sekarang? Kena terjemah saya. اليوم أنت تتكلم باللغة الإنجليزية. Faham. Arab. Saya kata mak aja. Alangkah cantiknya. Dengar? Ustazah perjelaskan. Terjemah Ustazah.
pertemuan ini. Sebenarnya orang yang duduk seperti kita ini akan mendapat 4 perkara. أولا حفتهم الملائكة إن شاء الله. الآن الملائكة نحن لا نرى الملائكة ولكن نشعر هكذا في يعني راحة نفسية. حفتهم الملائكة. الملائكة تحيط من كل أنحاء ماليزيا صح؟ كل واحدة في بيتها حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ أفضل من هذا، يعني في الملأ الأعلى عند الله. Subhanallah. Para malaikat sedang Masya Amin, amin. Para malaikat menghampiri kita semua. Amin. Kepada kita kebahagiaan hati dan kita diangkatkan darjat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. يعني ذكرهم الله في ملأ أفضل. أنت تخيلي أنت عندك أستاذة عظيمة تحبين هذه الأستاذة وأنت عرفتي أنها تذكرك أمام مثلا أمام المديرة أو أمام الرئيس، مثلا يذكر اسمك يقول ما شاء الله رسماواتي، يقول مثلا ما شاء الله ياسمينة، فأنت تفرحين كثيرا. هذا في الدنيا، فكيف إذا ذكر الله اسمك في ملأ عنده؟ ما هذا الملأ الأعلى؟ النبيين، الصديقين، الملائكة، ملأ ما شاء الله مبارك عظيم. Cuba perhatikan, cuba rasakan alangkah nikmatnya kalau nama kita disebut di sisi seorang raja yang kita hormat, yang kita kasihi. Nama Tak dengar suara ustazah, tak dengar. Suara ustazah tak dengar. Semua jemaah tutup mic bagi ustazah cakap. Cuba bayangkan. Dengar? Dah. Jelas Ustazah. Okey, boleh. Cuba bayangkan sekarang ini jika nama-nama kita disebut dekat dengan seorang raja yang kita kasihi. Dan sesungguhnya begitulah keadaan kita. Para malaikat menyebut nama-nama kita. Para malaikat menyebut akan nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai yang kita dapat pada malam ini. Bayangkan nama-nama kita disebut di tempat yang tinggi di sana. Para malaikat menyebut akan nama-nama penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang Allah Taala berikan kepada penuntut ilmu. يلا لن نطيل كثيرا. أنا أحب هذا الحديث كثيرا لأن يعني كل الأشياء الأربعة رائعة جميلة، لكن أحلى شيء نزلت عليهم السكينة خاصة في هذه الأيام التي نعيشها، يعني أيام فيها فتنة وأيام فيها حب المادة ولا يوجد هكذا روحانية. فالسكينة تنزل السكينة من الله فتشعرين براحة نفسية. هذا لا يقدر بأي ثمن، هذا أغلى من كل كنوز الدنيا وهي الراحة النفسية، السكينة من الله. Dalam 4 perkara tadi kata Anissa, aku paling suka sekali, aku paling rasa satu yang bernilai sangat dalam pemberian yang banyak 4 tadi itu, pemberian apa yang Allah Ta'ala berikan, sakinah. Kita pun sebut sakinah juga. Sakinah itu maknanya ketenangan jiwa, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan perasaan. Tak boleh dibeli, tak boleh dijual, tak boleh dapat dia dengan nilai harta. Tak ada. Ketenangan itu Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang menuntut akan ilmu, yang mencari akan ilmu. Allah turunkan ketenangan. Ini lagi di mana sahabat fitrah juga, pasal kita fitrah juga.
di mana manusia sedang berlumba-lumba membina kekayaan. Di mana manusia sedang membina mencari harta dunia. Manusia berlumba-lumba mencari nilai hidup yang sementara ini. Masing-masing ingin menunjukkan kekayaan. Masing-masing ingin memenuhi hidup ini dengan kemewahan. Tetapi orang-orang yang ketenangan jiwa, maka itulah setinggi-tinggi nilai yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mencari. نورنا بالقرآن آمين. وأنزل علينا السكينة من عندك يا أرحم الراحمين. Amin. وبارك لنا في آنسة زيدة Amin. وفي كل طالبات الآنسة زيدة وفي كل ما شاء الله أهل ماليزيا. Amin. أحبكم في آمين. الله كثيرا في الله ما شاء الله. نراكم إن شاء الله على خير. Amin. InsyaAllah. Amin. Anissa kata aku tidak mahu panjangkan berberkat. Semua di seluruh, di mana saja anda supaya diberkati. InsyaAllah. Kita akan jumpa lagi kata Anissa. InsyaAllah. InsyaAllah. وإن شاء أنا دائما أطلب من أي يعني من ألتقي بهم أقول لهم ادعوا لأهل الشام. اللهم فرج عن أهل الشام جميعا يا رب ببركة الصالحين مثلكم إن شاء الله. Anissa kata juga siapa-siapa yang dia jumpa, dia kata dia minta tolonglah doakan untuk negeri Syria. Syam yang dia dengarkan dengan Syam, dia kata. Tolonglah doa untuk Syam supaya Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Farij tu maknanya jalan makhroja. Makhroja. Jalan keluar untuk Syam. Apatah lagi doa daripada kalian yang sangat soleh ini. Aman, yakin insya-Allah. Mudah-mudahan doa kita juga pada malam ini kita mudahan. وتأتون إلينا في الشام إن شاء الله. Dan saya kata semoga كلكم مدعوون إلى الشام. semua kita akan dapat bertemu lagi di Syria nanti insya-Allah. إن شاء الله. Anissa selalu menyebutkan nama Syam. Syam tu Syria lah. Insya-Allah. Semua sekali. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini soal dikaku. Amin. أحب الشام. أحب الشام. نعم. وأنا أحبكم. إن شاء الله. الحمد لله. هذا هل ممكن التعارف؟ Anissa tanya, عندكم سؤال؟ Ada soalan kan nak tanya? عندي أسأل. نعم. هل اسأل باللغة الإنجليزية. اسألي باللغة الإنجليزية أفضل. طيب. هل يمكن أن تعارف كيف يعني؟ تريد أن التعارف معك؟ إيه طبعا ممكن. كيف نتعارف؟ خذي رقمي على الواتساب إن شاء الله. وربما عندما أعود إلى الشام ربما نفعل هكذا نلتقي على أونلاين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وآنسة زيدة هي تترجم. إن شاء الله. إن شاء الله. Boleh Anissa kata nak berkenalan. Anissa kata insya-Allah dia balik nanti kita buat online juga dengan Anissa. Insya-Allah. Nanti malam macam ni saya panggil Anissa masuk. لا متأخر وقته الوقت هكذا لم يناسب. ليس الآن في سوريا. الآن نحن قبلكم ب4 ساعات. الآن الساعة 6:30. إيه باكر. باكر. بيصير. إن شاء الله. إن شاء الله. لكن nak tanya apa? اذهبوا إلى النوم. وأنسة زيدة يجب أن تنام. لا أعرف لماذا عيني لبت أن تنام. لا لازم تنامي. قولي لهم أني أطلب منك أن تنامي. Anissa kata saya kena tidur. Anissa kata saya tak tidur lagi. Pagi-pagi tadi pergi ke Shah Alam. Balik daripada Shah Alam tadi kami dikunjungi tetamu tepat sampai kat sini. Tetamu daripada Sarawak sampai asar tadi.
Inna li jasadika alayka haqq. Anissa kata, saya kata mata saya tak boleh pejam. Anissa kata, tak boleh lah. Badan kita juga perlukan hak. Okay. يلا نراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Macam-macam rezeki dapat ni. Dah 2 kali ni saya ganti pada Mesir. Nak mute balik. Pada Syria pula. Nak mute balik. Rezeki. Nak mute balik tak dapat. Alhamdulillah. Nak mute. Rezeki dapat berjumpa walaupun online. Ustazah Anissa tu dia beliau tu sebagai apa? Sahabat ustazah ke, tenaga pengajar ke? Dia adalah guru yang jalur dia lah saya dapat sanad Al-Quran. Saya, Anissa, Syekhah, kemudian Syekh, sampailah kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, persahabatan yang berterusan. Ustazah macam mana? Ustaz Zahli dah. Ya. InsyaAllah ada rezeki boleh, insyaAllah. Doakan. Doakan insyaAllah. Jawab soalan fiqh lagi betul. Tak? Baik. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya ya. Tentang selawat khusus. So, Ya. Apa maksud saya di sebalik selawat khusus? Bukan, selawat khusus. Yang terbaik. Dia maksud saya pada khusus itu kita mengkhususkan untuk waktu berselawat, tidak ada sambilan. Itu maksud saya. Tak ada suatu sambilan lain, memang khusus untuk duduk berselawat. Biarpun masa tu untuk maksud berselawat. Baik, faham. Ustazah, ada hari itu viral lah tentang selawat adrik ni tu. Kata yang tu selawat yang terbaik. Macam mana? Apa komen Ustazah? Itu selawat yang terbaik? Selawat adrik ni. Hari itu memang viral kata itu selawat yang terbaik. Apa komen Ustazah? Bagi saya secara peribadinya, dia macam ni. Selawat ni yang penuh dengan berbagai-bagai sirah ni, dia bagaikan warna-warni ataupun dia bagaikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan kepada kita setiap sesuatu yang Allah jadikan kepada kita ni, baik buah-buahan, baik tumbuh-tumbuhan, apa sahaja, tak pernah kita melihat satu jenis, satu rasa. Pasti nama yang satu sejuta rasa. Buah anggur, sebutan anggur. Anggur ada kecil, ada besar, ada panjang, ada pendek, ada manis, ada masam, ada semua rasa. Ada orang dia tak suka manis, ada orang dia tak suka masam, ada orang dia suka campur manis masam. Bagi saya secara peribadi saya jawab. Saya tidak menjawab secara hakikinya peribadi. Mungkin bagi kita rasa suka sangat nak berselawat dengan selawat ni, dan selawat tu menjadi pilihan hati kita selepas daripada selawat Ibrahimiyah lah saya. Maka itu kita menjadikan dia satu selawat yang kita mesti istiqomah dia kerana dia sangat sesuai untuk letak di hati kita. Maka itulah yang terbaik kepada kita, pada saya. Kan? Dia itu yang terbaik kepada kita, kita peganglah dia sungguh-sungguh. Pada saya begitu. Supaya kadang-kadang kita tak boleh nak
nama nak dia suka apa nama, kita mesti makan asas kita sebab nasi, kita orang Melayu selalu makan nasi. Tak ada orang kata aku tak suka nasi. Kalau ada tu sangat jarang. Tapi ada orang dia suka laksa, ada orang dia suka bihun, ada orang suka mi, ada orang dia suka apa nama, dia suka, dia perkara kedua yang dia suka, sangat suka. Kita suka laksa tu tak boleh paksa dia untuk suka macam kita. Macam pada saya lah. Jadi dalam berselawat ni pada saya, di mana selawat yang kita rasa kita nak buat dia tu dengan sungguh-sungguh, jadikan dia sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Yang lain tu buat juga. Kita walaupun suka laksa, bihun makan juga, mi makan juga. Pada saya lah. Sebab sirah tu macam-macam. Jadi cuma kalau di segi nilai, Allahumma salli alaihi wasallam, di segi nilai pula, contohnya nilai, pastilah setiap satu itu ada nilai yang berbeza. Macam tu saja. Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Okey. Saya tak ada soalan dah. Ya, Saja dulu. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Saya Ruqayyah binti Aziz. Ya. Nak bertanya kepada Ustazah. Macam kita selepas sujud, selalu waktu sujud akhir, saya selalu terbaca selawat Ibrahimiyah tu. Adakah boleh? Membaca selawat Ibrahimiyah di dalam sujud. Ya. Bila sampai sujud terbaca sendiri baca. Terbaca. Bukan terlepas tu saja terbaca. Adakah boleh? Terbaca perkara yang sunat dan tidak disunatkan. Oh, dah bukan sejarah, kadang-kadang dia terdatang sendiri. Dan dia terus baca kan. Tapi kalau kita berniat membaca dia sebagai sunat, tak boleh. Sebab dia tak disunatkan dibaca dalam sujud. Dia disunatkan baca dalam tahiyat awal sahaja. Tahiyat awal, tahiyat akhir sahaja. Ya, tahiyat akhir kita baca. Lepas tu bila kata masa sujud, terbaca. Terbaca tak apa. Berniat untuk baca sebagai ni tak ada. Walaupun kita kata apa salahnya, apa salahnya, tak salah. Maksud dia adalah perkara yang tak dapat nilai kalau kita baca bukan di tempat dia. Sebab kadang dengan sendiri, kadang terbaca. Tak apa. Kalau tak apa. Kalau kita niat sunat, macam kita sedap, berhenti. Kalau niat sunat, ya. Lagi satu, kalau macam selawat tafrijiyah kan. Jadi kalau kita sambil sapu sampah ke apa, kadang-kadang lah dalam rumah sambil berjalan, kita hanya cakap dalam hati, tetapi di dalam dada kita tu, kita seolah membaca selawat tu secara nyanyian, macam kanak-kanak lah kan. Jadi adakah boleh? Boleh. Tapi bilangan itu khusus kan? Itu kata khusus. Ya, khusus 11, 41 kan, yang tu khusus. Ya, betul, boleh. Dinyanyikan dengan lidah atau dinyanyikan dengan hati, boleh? Ya. Terima kasih Tuan Ustazah. Baik. Assalamualaikum. Bahkan dengan rasa. Ya, seronok sebab dengan saya selalu dengan kanak-kanak. Ya, jadi saya suka jadi benda tu bermain dalam hati. Betul. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Boleh jelaskan berkenaan doa akasyah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya perempuan dapat sanad daripada siapa doa akasyah? Puan yang bertanya dapat sanad doa akasyah daripada siapa? Oh, dengar dalam kuliah macam dah jadi amalan kah? Belum. Baru nak buat amal kah? Belum. Ada ustazah ajar yang suruh amalkan. Tapi belum lagi. Okay. Saya macam ni. Andai ada amalan yang saya tak buat secara konsisten atau
tak dapat secara bersanad tu saya jaranglah nak bagi, sebab saya rasa macam saya malu pada diri saya sendirilah macam tu. Walaupun banyak benda tu yang baik dia, tapi kalau saya nak bercakap tinggi tentang perkara tu, saya tak memilih untuk bercakap lah. Sebab dia tak jadi langsung amalan istiqamah saya. Jadi saya sukarlah untuk saya bagi perkongsian dia. Kalau dia jadi amalan, tak apa, nak kongsi. Saya kena minta maaf lah dalam bab tu tadi. Alhamdulillah, kalau nak saya buat penerangan, mungkin saya perlu bertanya kepada orang yang menjadikan dia sebagai amalan istiqamah dia. InsyaAllah. Kalau tak istiqamah, malu sangatlah nak bercakap. InsyaAllah saya cuba dapatkan daripada sanad dia dahulu daripada mana. Terlalu banyak yang tak jadi. Saya ni kalau nak ikut yang ada sekarang ni, bekal akhirat tu lah. Ataupun sirah-sirah selawat tu je saja. Sikit sangat amalannya ada, sangat sikit. Kalau orang tanya saya bagaimana membina sirah Jumriyah, saya akan jawab bukan. Tak ada amalan baik yang ada. Semua itu adalah keberkatan daripada keberkatan perlu sahaja. Jadi saya tak ada perkara nak dikongsikan tentang baiknya. Tak ada. Sikit sangat. Walaupun ada, sebab kedudukan saya ni solat berjemaah di Sirah Jumriyah dengan penetapan zikir-zikirnya, maka saya dijemput sekali. Macam tu lah. Hizib Bahar, tanya tentang Hizib Bahar, tanya tentang Hizib Nawawi, tanya tentang Roti Haddad, tanya tentang doa-doa tawasul dalam tu, nak tanya tentang insyaAllah. Yang tu memang saya ada ambil lah. Paling tidak pun adalah beramal dengan dia. Macam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi tu kalau sebabnya nak diberitahukan sebabnya, macam tu je lah. Allah nak tanya Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah nak tanya. Ya. Kita dalam tahiyat akhir yang last kali innaka hamidul majid last kali tu, kalau kita tambah lagi satu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam tu, ada salah tak? Tak, sangat disuruh. Bukan yang tu saja, kalau boleh baca daripada Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa ant. Terus sambungan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi jahannam. Saya baca kalau saya baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnati masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang disuruh sangat kita baca. Itulah hadis daripada doa dalam tahiyat akhir. Hadis sahih. Ustazah, kalau bacaan tu baca ketika sujud kan, kalau kita sembahyang seorang kan, yang tu kita baca masa sujud boleh juga ke? Dia adalah doa dibaca selepas tahiyat akhir. Yang tu apa ni, yang muqallibal qulub sabiq qalbi tu ala dinik, bukan kita boleh baca masa sujud ke Ustazah? Saya mendapat hadis sanadnya dibaca dalam tahiyat akhir. Okay, baik. Saya dapat doa sujud hanyalah Allahumma ghfirli wa li ummatin Muhammadin warhamhum rahmatan 'ammah. Baik. Terima kasih Ustazah. Baik. Amalan kita yang kita dapat tadi, kita buat yang kita dapat. Kalau kita tak dapat yang tu, kita tak boleh nak cerita, oh mungkin boleh, saya tak dapat, saya tak tahu. Kalau orang tu dapat mungkin daripada orang lain, mungkin. Sebab itu adalah amalan tambahan kita. Kalau saya, itu Allahumma ghfirli wa li ummatin Muhammadin warhamhum rahmatan 'ammah. Itu je saya dapat dalam doa sujud. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ni apa?
saya dengar kalau kita biasa jadikan al-maksurat, kalau kita dah biasa jadikan amalan, masa kita dalam haid, kita boleh baca. Pasal satu lagi, kalau kita dah biasa kita buat amalan sughra, kan biasa-biasa hari kita buat, biasanya kita buat sughra, tapi bila kita dalam haid tu kita nak buat kubra. Boleh tak Ustazah? Macam mana? Macam kita biasa-biasa hari-hari kita jadikan amalan tu macam kita buat sughra, maksurat yang sughra tu kan. Yang sughra je. Lepas tu tiba kita macam dalam haid tu kita rasa macam kita dalam lapang, kita nak buat yang kubra, yang panjangnya tu. Oh, maksurat sughra, maksurat kubra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya bukan peramal maksurat, tapi saya peramalan hizib. Dalam hizib memang ada juga ayat-ayat Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran sebagai wirid yang dicampurkan dengan doa, dengan maksud wirid atau zikir, maka perkara itu dibenarkan, dibolehkan. Adapun membaca Al-Quran semata-mata Al-Quran, seperti baca surah Yasin, baca surah Waqi'ah, baca surah Sejadah, baca surah Kahfi, dibolehkan juga bagi orang yang menghafalnya kerana takut akan lupanya. Adapun orang tidak menghafal dan baru nak menghafal, tak boleh. Nak jadikan amalan juga tak boleh sebab dia semata-mata Al-Quran. Itu setakat yang saya belajar. Terima kasih Ustazah. Baik, setakat itu saja kita pada malam ni kerana saya ada program yang perlu diteruskan juga sebentar lagi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah ada rezeki di lain masa, di minggu hadapan. InsyaAllah kita bertemu lagi. InsyaAllah. Zahir dan batin, dunia dan akhirat. Jadi saya izinkan saya baca doa. Terus Ustazah Lin dan Ustazah Fida. Silakan Ustazah. Ya, Ustazah silakan sebab Ustazah Lin sekarang dah terkeluar daripada ni sebab Lin line dia tak elok. Jadi serahkan pada Ustazah lah untuk bentukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan kafi ni'amahu wa ikafi wa mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika. Allahumma ahyina bil iman. وأمتنا بالإيمان وأحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم سلمنا ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kami mencari ilmu-Mu, yang kami paling minta ialah ketulusannya, ya Allah. Yang kami paling minta adalah keikhlasannya, ya Allah. Yang kami minta adalah kerendahan dan tawaduk diri kami ini, ya Allah. Jangan kami mencari ilmu menjadikan kami sombong, ya Allah. Jangan kami mencari ilmu menjadikan kami jauh daripada kemurnian akhlak yang baik, ya Allah. Jangan biarkan kami mencari ilmu lalu kami merasa diri kami lebih baik, ya Allah. Ya Allah, beri kami ilmu, beri kami kerendahan dirinya, ya Allah. Beri kami ilmu, beri kami keberkatannya, ya Allah. Beri kami ilmu, beri kami air mata untuk kami sentiasa merasa merendah diri, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, semua kami pada malam ini terus ditunjukkan akan jalan, ya Allah. Jalan pulang bertemu dalam jemputan-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi karim akhir da'wana alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Dan semua Assalamualaikum.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Siapa yang dan catik dari 1 sampai 9 boleh susahkan. Ada tadi saya buku dalam grup WhatsApp. Saya cek. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustazah. Okay, terima kasih semua. Saya mohon undur diri dulu. Alhamdulillah. Okay. Kena kita untuk dulu ya, no? Ustazah. Salam.